Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran PDPR di rumah masing-masing. Minggu ini kita akan sambung pembelajaran berkenaan dengan tambah masa. Minggu lepas kita dah belajar tambah masa juga, tapi minggu lepas kita belajar penambahan masa tanpa penukaran unit. Cikgu asingkan. Minggu ini kita akan belajar menambah masa dengan penukaran unit. Di bawah kata kunci 3 unit yang kita akan guna minggu ini, iaitu daripada jam, minit, hari pada jam dan tahun kepada bulan. Ini 3 perkara asas yang kita akan buat penambahan masa pada minggu ini. Minggu hadapan cikgu akan sambung tentang dekad dan tahun dan sebagainya. Jadi penambahan masa pada minggu ini melibatkan penukaran unit. Kena hati-hati. Segala pengetahuan yang kita belajar berkenaan dengan tukar unit masa, daripada jam kepada minit, hari kepada jam, tahun kepada bulan, kita akan gunakan dalam topik penambahan masa ini. Jadi cikgu nak kamu buat dengan penuh hati-hati. Contoh yang pertama. Okey, kita akan tengok Alright, kita akan tengok contoh. Cikgu ambil jam dengan minit dulu. Daripada jam kita nak tukar kepada minit, kita kena darab dengan 60. Sebab apa darab 60? Sebab 1 jam 60 minit. Contoh, cikgu ada 1/5 jam tambah 2/5 jam berapa minit? Nampak tak? 1 dalam pecahan, 1 dalam perpuluhan. Jawapan nak dalam minit. Di situ maksudnya kita kena tambah masa dengan penukaran unit. Kamu kena buat hati-hati. Cara nak buat dia, langkah yang pertama, asasnya kamu kena tukar dulu yang 1/5 jam ni kepada minit. Asas yang kedua, 2/5 jam ni kamu tukar kepada minit. Dapat dua-dua dalam bentuk minit, baru kamu tambah dalam bentuk lazim. Itu cara dia. Sebelum ni kita buat tambah tanpa penukaran unit masa, kita tambah je macam biasa. Tapi ini tak boleh kita tambah 1 dalam perpuluhan, 1 dalam pecahan. Jawapan nak dalam minit, tapi soalan dalam jam. Banyak sikit kerja je, tapi kita kena buat dengan hati-hati. Ingat balik kita belajar tukar unit masa dulu. Yang cikgu ada buat bar coklat, ataupun ada yang buat kaedah darab silang. Itu terpulang pada kamu. Kita dah belajar dua-dua. Mana yang kamu selesa, mana yang kamu sesuai, kamu gunakan. Untuk perpuluhan pula, kita dah buat macam mana? Nak tukarkan daripada jam ke minit. Kalau soalan perpuluhan, darabkan terus sahaja dalam bentuk letis dengan 60. Sebab apa? Jam kepada minit, darab 60. Dua perkara kita kena buat dulu sebelum kita tambah dalam bentuk lazim. Okey, kita buat sama-sama. Okey, untuk 1/5 jam, kita nak tukar kepada minit. Ingat balik, kalau kita guna kaedah bar coklat, kita punya bar coklat ada berapa bahagian? 5 bahagian. Kita kena buat yang ni dulu 5 bahagian. Okey, bar coklat kita ada 5 bahagian. Jumlah semua 60. Bila jumlah semua 60, seorang dapat berapa? Penuh mesti 60 sebab 1 jam 60 minit. Jadi seorang dapat 12. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 bersamaan dengan 60 minit. Soalan nak 1 bahagian sahaja. Jadi 1/5 jam bersamaan dengan 12 minit. Okey, selesai untuk yang pertama. Kalau ada orang nak buat darab silang pun boleh juga. Jawapan akan tetap sama. 1/5 jam darabkan dengan 60. 5 darab 12 bersamaan dengan 60. Jadi tetap akan dapat 12 minit. Cikgu serah pada kamu. Ada yang nak buat bar coklat, ada yang nak buat darab silang. Terpulang. Dua-dua memberi jawapan yang sama. Okey, untuk 2/5 pula. Ini kita kena buat darab silang. Ataupun, bukan darab silang, kita kena buat darab letis. Okey, 2/5 darabkan dengan 60. Ini kita kena buat 2 tingkat letis kita. Okey, kena buat hati-hati bila buat soalan penambahan masa ni. Sangat kena hati-hati sebab dia melibatkan penukaran unit. Okey, 2/5 darabkan dengan 60. Jadi kita buat darab macam biasa. 5 darab 6, kita dapat 30. Okey,
2 darab 6 kita dapat 12. 5 darab sifar kita dapat sifar-sifar. 2 darab sifar kita dapat sifar-sifar. Lepas tu kita turunkanlah macam biasa secara lattice. Sifar, sifar tambah sifar tambah sifar dapat sifar. 3 tambah 2 tambah sifar dapat 5. 1 di luar. Jadi titik perpuluhan kita turun macam biasa kita buat. Segala pengetahuan yang kita belajar semua sebelum ni, semua kita gunakan bila kita nak selesaikan soalan macam ni. So, kamu kena hati-hati. Baik, dia akan sini dapat berapa? 1, 5 sifar. Titik sifar kita abaikan. 150 minit. Dah selesai. 2.5 jam bersamaan dengan 150 minit. 1/5 jam bersamaan dengan 12 minit. Apa nak buat lepas tu? Dua-dua dah dalam bentuk minit. Jadi kita tambahkan sahaja dalam bentuk lazim 12 minit. Kita akan dapat sifar tambah 2, 2, 5 tambah 1, 6, 1 turunkan. Kita akan dapat 162 minit. Ni jawapan memang dalam minit. Itu cikgu cerita. Ini dalam pecahan, yang ini dalam perpuluhan. Dalam pecahan kita kena tukar dulu kepada minit. 2.5 jam ni kita kena tukar dulu, darabkan dengan 60. Akhirnya kita tambah dalam bentuk lazim. Ini adalah contoh penambahan masa melibatkan penukaran unit. Kamu kena tukar unit dulu. Tak boleh tambahkan terus, tak boleh. Sebab ini pecahan, ni perpuluhan. Sukar untuk kamu selesaikan. Jadi nak selamat, tukarkan setiap satu dulu kepada minit. Akhirnya tambah dalam bentuk lazim. Jelas Okey. Baik murid-murid, kita tengok contoh yang kedua. Masih di bawah kata kunci jam dan minit. Okey, kita ada 1/2 jam tambah 50 minit bersamaan dengan berapa minit? Untuk yang macam ni, yang ni dah dalam minit. So kita tak perlu tukar apa-apa sebab jawapan dah dalam minit. Cuma yang kita kena tukar ini dulu. 1/2 jam kita kena tukar dulu kepada minit. Macam mana? Masih yang sama, jam kepada minit darab 60. Sekarang ini ada dua, 1/2 jam. Satu ni dah penuh. Satu ni dah penuh, iaitu 1 jam. Bersamaan dengan berapa minit? 60 minit. Ini masih di sini lagi Satu ni penuh. Satu penuh tu maksudnya 1 jam penuh. 1 jam penuh bersamaan dengan 60 minit. 1/2 jam, berapa minit? Bar coklat kita ada berapa? 2. Kalau satu bar coklat penuh ialah 60, dibahagikan kepada 2, seorang dapat berapa? Seorang dapat 30. Soalan nak satu bahagian sahaja. Jadi tambah 30. Kita akan dapat 90 minit. Satu penuh 60 minit. 1/2 jam merujuk kepada 2 bahagian bar coklat kita, iaitu satu bahagian sahaja yang nak, iaitu bersamaan dengan 30 minit. Jadi kita tambahkan siap-siap. 1/2 jam ialah 60 minit tambah 30 minit bersamaan dengan 90 minit. Okey, dah selesai untuk bahagian ini. Lepas tu kita nak buat apa? Kena tambahkan dengan 50 minit ni. Jadi 90 minit tambah 50 minit. Kita akan dapat sifar tambah sifar-sifar, 9 tambah 5 dapat 14. Kita akan dapat 140 minit. Ini untuk soalan kata kunci jam dan minit yang melibatkan penambahan dengan penukaran unit masa. Yang ini tak perlu tukar lah sebab dia dah dalam minit. Yang ini kita kena tukar sebab ini masih lagi dalam jam. Kita tukar dulu kepada minit. Di sini ada penuh ni. Satu ni penuh, 1 jam penuh. Kalau 2 jam penuh, akhirnya kita buat 60 darab 2 lah. Okey, yang ni 1/2 jam dalam pecahan. Ingat balik bar coklat kita, 1/2 jam. Kalau nak buat darab silang pun boleh. 1/2 darabkan dengan 60. 2 darab berapa? 6. 2 darab 3, 6. Sifar kita habiskan. Tetap memberi jawapan 30 minit. Kita tambahkan, selesaikan, baru kita tambahkan dengan 50. Kita dapatlah akhirnya 140 minit. Kita sambung untuk kata kunci yang kedua. Cikgu nak bagi contoh penambahan penukaran unit masa melibatkan hari dan jam. Kita nak tukar hari kepada jam, kita darab 24. Sebab satu hari ada 24 jam. Baik,
Cikgu dia contoh macam ni. 5 hari 14 jam tambah 1.5 hari, jawapan nak dalam jam sahaja. Nampak tak? Yang ini kita kena tukar dulu, yang ini pun kita kena tukar dulu. 5 hari 14 jam, jawapan nak dalam jam sahaja. Jadi 5 hari ni kita kena tukar dulu kepada jam. Dan lepas tu kita kena tambahkan dengan 14. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, 1.5 hari ni kita kena tukar dulu kepada jam. Macam mana nak buat? 1.5 darabkan dengan 24. Baru kita dapat berapa jam. Selepas tu kita dapat ni jam, baru kita tambahkan dalam bentuk lazim. Nampak tak dia punya proses tu agak panjang. Sebab tu cikgu nak awak buat hati-hati. Baik, kita buat yang ini dulu. Jadi 5 hari 14 jam kita nak tukar kepada jam. Yang ni dah dalam jam, kita tak payah kacau dulu. Sekarang 5 hari ni kita kena tukar kepada jam. Macam mana kita nak tukar? Darabkan dulu dengan 24. Okey, 24 darabkan dengan 5. Buat lattice lah kalau tak tahu. Okey, 24 darabkan dengan 5. 24 darab 5. Baik, 4 darab 5. Kalau dapat apa sifir, pantas dia boleh jawab. Kalau tak apa sifir, terpaksa buatlah sifir kat tepi ni. Senang untuk kamu rujuk. 4 darab 5 dapat 20. 2 darab 5 darab 10. Dapat 10. Okey, lepas tu kita latticekanlah jawapan dia. Sifar tambah 2 dapat 2. 1 dekat luar. Kita akan dapat 120 jam. Kita dah tukar ni. Tapi belum habis lagi. Yang ini kita tambahkan dulu. Tadi yang kita buat ialah 5 hari. Sekarang kita kena combinekan dengan 14 jam. So kita dapat sifar tambah 4, 4. 2 tambah 1, 3. 1 turunkan. Dapat 134 jam. Ini untuk bahagian yang pertama tau. Yang ini 5 hari 14 jam ni bersamaan dengan 134 jam. Yang ni belum selesai lagi. Ini kita kena tukar pula. 1.5 hari bersamaan dengan berapa jam? Okey, kita kena buat 24 darabkan dengan 1.5. Ataupun kita buat benda yang sama juga, terbalikkan dia. 1.5 darab 24. Biar perpuluhan ada dekat atas. Okey, darabkan dengan 24. Buatlah kaedah lattice 2 tingkat sebab darab 24. Okey, darabkan 24. 1.5 darab 24. Okey, yang ini tadi dah selesai. Cikgu asingkan. Yang ini dah selesai untuk yang bahagian ini. Bahagian ini pula kita kena selesaikan. Macam mana nak selesaikan ni? Darabkan dengan 24. Sebab apa? Hari kepada jam darab 24. Iaitu satu hari ada 24 jam. Lepas tu kita selesaikan lah. Okey, 5 darab 2 dapat 10. 1 darab 2 dapat 2. 5 darab 4 dapat berapa? 20. 1 darab 4 dapat 4. Sifar 4. Alright? Kita turunkanlah lattice kita. Sifar tambah 2 tambah 4 dapat 6. 1 tambah 2 tambah sifar dapat 3. Sifar tu kita abaikan sahaja. Dan kita akan dapat jawapan di sini 36 perpuluhan kena turunkan 36 minit. 36 jam. Titik sifar tu kita abaikan sebab belakang tu sifar kita boleh hilangkan sahaja. So ini dah dalam jam, ini dah dalam jam. Baru kita boleh buat penambahan dalam bentuk lazim seperti biasa. Jadi 134 jam tambahkan dengan 36 jam. Kita tambahkan 4 tambah 6 10 tambah 1. 3 tambah 3 tambah 1 dapat 7. 1 turunkan dapat 170 jam. Nampak tak? Ada 3 bahagian yang perlu kita buat. Yang pertama kita kena tukar dulu 5 hari 14 jam ni kepada jam sahaja. Selepas tu bahagian yang kedua kita kena buat 1.5 hari ni kepada berapa jam pula. Dapat dua-dua ni, pergi bahagian yang ketiga, tambah dalam bentuk lazim. 3 bahagian ataupun 3 langkah yang kamu kena buat sebelum dapat jawapan yang lengkap berapa jam. Inilah penambahan masa melibatkan penukaran unit. Awak kena buat dengan hati-hati. Okey, ini contoh untuk hari dan jam. Kita pergi unit yang ketiga pula. Bagaimana pula kita nak buat penambahan
melibatkan penukaran unit masa di bawah kata kunci tahun dan bulan pula. Ni cikgu nak tunjuk satu contoh bagaimana kita nak tambah masa yang melibatkan tahun dan bulan. Kita kena tahu dan kita kena ingat 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi apa-apa pertukaran unit kena darabkan dengan 12. Datanglah apa soalan, darabkan dengan 12 dulu, baru kita tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, sekarang soalan dia macam ni. 4/1/2 tahun tambah 3 tahun 4 bulan. Jawapan nak dalam bulan sahaja. Okey. Jadi yang ini dulu kita kena tukar. Lepas tu kita kena tukar yang ni pula. Ujungnya baru kita buat penambahan dalam bentuk lazim. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, 4/1/2 tahun ni kita kena tukar dulu kepada bulan. Baik, 4 ni 4 penuh. Jadi kita kena buat 12 darabkan dengan 4. Berapa 12 darab 4? Kita buat bentuk lattice. 12 darab 4. 12 darabkan dengan 4. Jadi 2 darab 4 berapa? 8. 1 darab 4 dapat 4, sifar 4. Okey, 8. Sifar tambah 4, 48. Sifar keluarkan. Baik, kita akan dapat 48 bulan. Okey. Saya okey. Kita tulis kat sini lah, takut tak cukup ruang nanti. 48 bulan. Setengah ni belum habis lagi ni. Setengah tahun tak habis lagi. Okey, setengah tahun. Setengah tahun. Bar coklat kita bahagi berapa? Bahagi 2. Okey, bar coklat kita bahagi 2. Seorang dapat berapa? Penuh 12. Sebab 1 tahun 12 bulan. Bila pecah 2, seorang dapat 6. Jawapan nak 1 sahaja. Jadi 6 bulan. 1/2 tahun ni bersama dengan 6 bulan. Tambahlah dekat sini 6 bulan. Okey, 8 tambah 6, 14. Kita akan dapat 54 bulan. Nampak? Selesai untuk bahagian yang pertama. 4/1/2 tahun bersamaan dengan 54 bulan. Habis bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang kedua pula. Yang ini kita kena tukar. 3 tahun 4 bulan. Jawapan nak dalam bulan. Sekarang yang ada ialah 3 tahun 4 bulan. 4 bulan ni dah dalam bulan, kita tak payah kacau dulu. 3 tahun ni kita tukar dulu. Macam mana kita nak tukar 3 tahun kepada bulan? Darabkan dengan 12. Jadi 3 darabkan dengan 12 ataupun 12 darab 3 sama sahaja. Jadi biar nombor yang banyak kat depan. So kita buat lagi senang. Jadi 12 darab 3. 12 darabkan dengan 3. 2 darab 3 berapa? 6. So sifar 6. 1 darab 3 berapa? Sifar 3. Jadi 6 turunkan, sifar tambah 3 kita dapat 3. Jadi kita akan dapat, yang ni kita biarkan sebab dia sifar. Kita akan dapat 36 bulan. Dah habis ke? Belum. 4 bulan ni jangan tinggalkan dia. Tambah 4 bulan. So 6 tambah 4, 10. Tambah 1, 3 tambah 1, 4. Kita dapat 40 bulan. Nampak tak? Yang ni dah selesai langkah pertama. Dah dalam bulan. Langkah kedua, kita dah tukar semua ni. Akhir dapat pun bulan. Pergilah langkah ketiga. Langkah ketiga kita campurkan dalam bentuk lazim. 54 bulan tambah 40 bulan. Sifar 4 bulan. Jadi 4 tambah sifar 4, 5 tambah 4, 94 bulan. Nampak tak? Itulah sahaja contoh penukaran ataupun penambahan masa melibatkan penukaran unit untuk kata kunci tahun dan bulan. Kita kena tukar dulu semua dalam bentuk bulan. Jawapan akhir baru dapat bulan penuh. Okey, 3 langkah Awak kena buat satu-satu. Tak boleh terus pergi sana. Sebab ini dalam pecahan, ini dalam bentuk 2 gabungan. Macam mana kita nak tambah? So kita kena kecilkan ataupun kita kena tukar kepada satu unit yang sama. Yang ni dah dalam bulan, yang ni dah dalam bulan. Baru kita boleh tambah seperti biasa.
Hati-hati bila buat soalan macam ni. Jelas Itu sahaja berkenaan dengan penambahan masa melibatkan pertukaran unit di bawah 3 kata kunci. Minggu depan cikgu sambung lagi kepada 3 kata kunci yang lain. Baik, satu peringatan yang cikgu nak ingatkan, beberapa contoh yang cikgu beri tadi sebenarnya soalan berkenaan dengan penambahan masa melibatkan pertukaran unit ni dia boleh bagi macam-macam soalan. Dia nak jawapan, dia boleh minta dalam macam-macam jawapan. Tapi awak kena buat dengan hati-hati. Tengok soalan tu dia nak apa. Baik, ini 3 contoh ataupun 3 latihan pengukuhan yang cikgu nak kamu buat dalam buku latihan kamu. Okey, kita tengok sekejap. Okey, soalan nombor 1. 2.5 jam tambah 4 jam 10 minit sama dengan berapa minit? Kena buat satu-satu. Jam, minit, nak minit sahaja. Jadi bahagian yang pertama, dia ada 3 langkah itu kena buat satu-satu. Setiap soalan kena buat 3 langkah sebelum dapat jawapan yang akhir. Langkah yang pertama, 2.5 jam ni tukar kepada minit. Macam mana tukar kepada minit? Darab 60. Sebab 1 jam 60 minit. Jadi kamu buatlah letis 2 tingkat. 2.5 darabkan dengan 60. Itu langkah pertama. Langkah kedua, 4 jam 10 minit tukarkan kepada minit. Ini dah dalam minit, biarkan dulu. 4 jam ni kita tukarkan dulu kepada minit. Jadi 60 darabkan dengan 4. Dapat jawapan, tambahkan dengan 10. Dapatlah berapa minit. Habis langkah ni, tambah dalam bentuk lazim langkah ketiga, akhirnya akan dapat berapa minit. Itulah untuk setiap satu soalan ini. Kamu cuba buat. Kalau tak faham, kalau kurang faham, kurang jelas, terus maklum pada cikgu dalam WhatsApp. Cikgu akan bantu satu persatu. Cuba buat. Hati-hati bila buat penambahan ini sebab dia melibatkan pertukaran unit. Baik, cikgu harap kamu dapat selesaikan 3 soalan ini. Berjumpa lagi dalam PDPR yang akan datang. Minggu depan kita akan sambung masih lagi penambahan masa melibatkan pertukaran unit di bawah 3 lagi kata kunci yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum.